Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca kitab sendi agama, muka surat 260. Kita sambung daripada pelajaran kita yang semalam, iaitu masih lagi membicarakan tajuk ditipu dengan dunia. Orang yang tertipu, menipu, yang kita sebut sebagai ghurur. Kalau belajar dalam muamalat, ada satu lagi perkataan nama dia gharar. Penipuan di dalam perniagaan, penipuan di dalam urus niaga, penipuan di dalam muamalat, nama dia apa? Gharar. Sekarang kita baca penipuan dalam kehidupan kita ni, nama dia ghurur. Baik, kita dah baca dahulu orang yang tertipu dengan dunia dan orang yang ditipu oleh orang yang dah tertipu. Faham Kak Som? Yang pertama, orang yang tertipu dengan dunia. Dua, orang yang kena tipu dengan orang yang telah tertipu. Orang tu dah kena tipu, engkau kena tipu dengan dia pula. Jadi berhati-hati. Baik, kita lihat siapa yang kena tipu tu. Yang dipesan oleh Allah kepada kita, jangan mengikut jejak langkah mereka, seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam surah Fatir ayat 5. Allah Ta'ala sebut, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Fatir ayat 5. Jangan sesekali kamu tertipu dengan dunia, dan yang kedua, jangan tertipu dengan orang yang telah ditipu. Maknanya orang yang memang dah tertipu dengan kehidupan dunia, dia pula nak ajak kita sama rosak macam dia. Baik, kita lihat muka surat 260. Ghurur yang mengenai orang kafir, munafik, dan orang mukmin yang bermaksiat atau fasik. Baik, siapa dia golongan yang dah tertipu dengan dunia? Satu, orang kafir. Dua, orang munafik. Tiga, orang mukmin yang berbuat fasik. Jadi mereka ni dipanggil apa? Mereka ni telah pun ditipu dengan kehidupan dunia. Maka Allah pesan pada kita, dengan orang macam ni tolong berhati-hati supaya kita jangan tertipu sama. Siapa dia? Orang kafir. Dema ni dah tertipu dengan dunia. Yang kita gatal ikut tu buat apa? Ya, hari ni kita baca dalam Facebook dah kecoh dah, seorang pondan kata dia nak keluar daripada Islam. Pondan, dia nak murtad dah. Sebab orang nak tangkap dia. Dia stres orang nak tangkap dia, dia berkata dia murtad, dia tak mau Islam lagi dah. Dan kalau dia tanya kenapa dia murtad, sebab orang nak kacau dia, nak tangkap dia. Kalau hang ikut Islam, bila tak ada siapa nak tangkap. Jadi nampak tu, mengikut. Sebab di setengah-setengah barat mengiktiraf pondan. Dia tak kacau pondan ni. Kamu nak menikah jantan dengan jantan ke? Kamu nak tukar alat jantina ke? Tu pulang pada kamu lah. Sebab mereka tu kafir. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan terpedaya. Dah Allah bagi kamu jantan, jantan lah. Yang duk belai jadi perempuan tu pasal apa? Baik, orang kafir itu benar-benar tertipu hatinya, sehingga mempunyai keyakinan tidak cocok dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu orang kafir. Allah ada pesan pada kita dah, wala tattabi'us subula fatafarraqa, kata Allah. Jangan kamu ikut jalan yang lain.
daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah, nanti kamu akan jadi rosak. Salah satu jalannya ialah jalan agama orang lain. Berkali-kali disebut lakum dinukum waliyadin. Sebab itu saya sebut hari itu di dalam Al-Quran ada surah Al-Ikhlas. Padahal dalamnya tak ada pun sebut Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nama Ikhlas? Tak ada. Tapi nama surah Al-Ikhlas. Ada dua nama surah di dalam Al-Quran yang diletakkan sebagai nama Al-Ikhlas. Satu lagi namanya ialah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita nama surah Al-Kafirun. Surah tu nama lain bagi dia ialah Al-Ikhlas juga. Dua nama. Sebab apa diletakkan nama Al-Ikhlas dalam dua surah ni? Sebab dua-duanya itu membersihkan kita daripada sifat orang kafir, i'tiqad orang kafir, fahaman orang kafir yang mengatakan bahawa Allah ada anak, Allah ada bapa. Itu fahaman orang kafir. Maka orang Islam kena ikhlas, bersih. Ikhlas ni makna bersih, suci, tak bercampur. Tu nama ikhlas. Khalasa. Tuan-tuan ambil kopi, bancuh. Sebelum minum buat apa Kak Zong? Tapis dulu kopi tu. Jarang orang terdarah dengan kopi-kopi tu. Kita akan tapis dulu. Air yang keluar selepas ditapis tu nama dia khalasa, ikhlas. Maknanya dah bersih. Itulah makna ikhlas. Ditapis yang kotor, yang baki, yang berseredak, yang tak elok ditapis. Maka yang keluar daripada itu sulingnya cantik. Maka dia panggil apa? Ikhlas. Diletakkan surah Al-Ikhlas supaya i'tiqad kita bersih, sebersihnya. Tak ada campuran mengatakan Allah tu ada anak, Allah tu berbentuk, Allah itu berbentuk macam makhluk, Allah tu duduk lepak atas arash, Allah Ta'ala tu ada mata macam kita, boleh duduk kebir tengok kita. Allah bukan macam itu. Allah bukan macam yang mereka faham, ada anak, ada pak, ada tua, ada muda. Allah bukan macam setengah orang yang faham, ya, duk banyak tangan, kaki, kepala semua, bukan. Jadi kata Allah, kamu jangan tertipu macam tu pula. Itu fahaman nombor satu, fahaman orang kafir dalam bab i'tiqad. Belum kita tengok lagi di dalam bab yang lain. Sekarang baru masuk syirik. Jikalau ia seorang musyrik, yakni menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka tertipunya ialah kerana meyakinkan bahawa ada sesuatu makhluk yang serupa benda apapun mempunyai sifat sebagaimana sifatnya Allah. Jadi samalah kuasanya, samalah iradatnya, samalah lain-lainnya. Maka pahaman macam tu ialah pahaman orang yang ghurur. Tengok matahari kata Tuhan, tengok bulan kata Tuhan, tengok binatang kata Tuhan, tengok pokok kata Tuhan, tengok batu dikatanya Tuhan. Ada kuasa Tuhan pada batu, ada kuasa Tuhan pada air. Itu nama dia syirik. Tapi kita taklah sembah batu, cuma percaya pada batu. Tak percaya tengok cerita seniman bujang lapuk. Ini batu, sekali cium itu sampaikan minta semua, insyaAllah dia boleh memberikan apa kita hajat. Ni cerita Sudin kan jumpa dengan hak jual batu tepi jalan tu, nak pergi minta hutang dekat manager Kemak Hassan. Ingat tak cerita seniman bujang lapuk tu? Ingat tak muka hak jual batu tu? Pakcik yang jual batu tu nama apa? Pakcik yang jual batu tu nama dia Ahmad Chetty nama dia.
dalam cerita Bujang Pendekar Bujang Lapuk kan, dia jadi kelas dewasa tu. Okey, berwarna unta kata dia. Berwarna kan burung, oh kau fikirkan unta. Namanya ialah Ahmad Chetty. Dia ni kerjanya penjaga kubur di Singapura. Kerja dia jaga kubur. Jadi bila nak datang, dia tengok, akhirnya P. Ramlee panggil dia berlakon. Panggil berlakon, itu yang jadi jual batu. Orang kita tak sembah batu, tapi percaya batu ni ajaib. Batu ni ada kuasa. Batu ni boleh menghalang penyakit. Rantai ni boleh menghalang penyakit. Rantai ni boleh menahan daripada penyakit. Ini orang faham orang Melayu. Jadi jangan tertipu dengan benda itu. Batu adalah batu lah. Apa masalah yang kamu nak puja dia, nak sembah dia sampai dia ada kuasa macam Tuhan, memberikan rezeki, menghalangkan bala. Ini belum ikhlas. Itu makna ikhlas. Orang Melayu faham ikhlas tu ikhlas. Ikhlas ke makcik? Ikhlas, ambil lah ikhlas. Dia faham ikhlas macam tu. Ikhlas di sini maknanya bersih. Dalam bahasa tuan-tuan di Barakah ni, solid. Memang solid betul dah, bersih betul dah, padu, jitu, berkilat dah, dicanai dengan baik, nama dia solid. Kalau dia emas, nama dia solid gold. Baik, kemudian jikalau ia seorang ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, maka gururnya ialah kerana mempunyai anggapan bahawa Sayyidina Isa Al-Masih dan Uzair alaihimussalam adalah anak Allah Ta'ala. Itu tertipunya dema. Dema kata Nabi Isa anak Tuhan, dema kata Uzair anak Tuhan. Padahal Nabi Isa tu Rasul, Uzair tu Nabi, bukannya anak Tuhan. Tapi dema kata pasal tak ada pak, tak ada pak si Isa ni, dikatanya anak Tuhan. Lagi pula kerana enggan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan golongan Yahudi dan Nasrani tak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila tak percayanya? Sampai bila-bila. Habis tu yang kita ada ikut dia orang ni buat apa? Semua hari ni ikut dia orang. Apa pun ikut. Ubat apa nak makan ikut dia orang, nak cocok apa pun ambil yang dia orang punya. Hak Nabi tolak lah. Dengan ustaz pun tolak sekali. Tak boleh pakai hak Nabi punya ni. Boleh kita pakai hak ni lah. Patutnya agamawan ni lah yang mendukung sunnah Nabi, yang mengajak orang sekuat-kuatnya mempertahankan sunnah Nabi. Hari ni setengah-setengah agamawan, bukan di Malaysia lah, di Afrika tu, belah Nigeria, Sudan apa semua tu cerita ni, dia pula buat menyokong pula agenda hak kita duk baca ni. Sepatutnya sebut dulu hak Nabi terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi sebut dah, Islam tu yang paling terbaik sekali, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Hari ni ada orang cakap dah. Ada yang Islamnya bagus, tapi ada hak lagi bagus pada kepala otak. Dah Nabi kata ada Islam tu yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik daripada Islam. Hak tu mana boleh kita cakap ada hak Islam ni pun bagus juga, tapi ada hak lagi bagus. Oh, kalau lagi bagus maknanya lagi bagus daripada agama kita. Engkau dah tertipu lah nama dia. Hak kita dah baca ni, engkau dah ghurur. Kita dibagi tahu bahawa kita adalah yang terbaik. Allah bagi tahu kita adalah yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa antumul a'laun. Allah sebut berkali-kali dalam Quran, kamu adalah orang yang paling tinggi, kata Allah. Sekarang tak, kita duk promosi yang derang pula bawa, diikutnya sekaki, sehasta, ya, sedepa, ikut semua sekali. Lagi pula kerana enggan, jikalau orang kafir itu berpahaman etisme, maka gururnya kerana menganggap tidak adanya Allah Ta'ala. Itu tak percaya adanya Tuhan.
pakai duk kecoh sekarang dekat laman web, dalam blog ada angkasawan yang duduk di stesen angkasa no. Dia kata dia dah naik di angkasa, dia tak jumpa Tuhan. Dekat stesen angkasa lepas dia tulis tu tak ada Tuhan pun kat sini. Dia bayang Tuhan tu duduk lepak situ ke mak. Sebab tu ada orang kata kalau kau nak jumpa Tuhan, kau buka lah helmet kau tu, kau jumpa lah Tuhan. Faham Kak Sung? Duduk depan lagi 4 kali dah sebut nama dia. Apa makna? Kalau kau nak jumpa Tuhan, kau buka lah helmet kau, kau jumpa lah Tuhan. Bila dia buka helmet, apa maksud? Matilah, tak ada oksigen, mampus lah. Baru tu baru jumpa Tuhan. Okay, dia ingat Tuhan ni duduk di langit lepak sambil duduk makan popcorn, duduk tengok kita ke mak. Aku dah naik ke atas. Firaun dah lama dah naik sebelum kamu naik. Firaun dah buat menara dah naik di atas tu. Dia turun balik, dia beritahu aku dah naik di atas. Aku tak jumpa pun Tuhan Nabi Musa. Mana ada. Cakapan tu macam cakapan Firaun, cuma lebih canggih pada Firaun lah. Dia boleh naik di atas lagi. Firaun taklah setinggi tu. Baik, ini nama dia etisma. Baik. Kemudian, dan tidak percaya sama sekali kepada keimanan lainnya yang termasuk di dalam arkanul iman. Dia tak percaya dengan Nabi, dia tak percaya dengan kitab, dia tak percaya dengan Quran. Dia boleh kata Quran tu ciptaan orang, bukan Allah Ta'ala yang turunkan. Dia tak percaya dengan kiamat, tak percaya dengan qada dan qadar, serta menganggap bahawa agama ini hanyalah semata-mata buatan manusia itu sendiri. Dia boleh cakap macam itu, agama ni ciptaan manusia. Akhirnya manusia terperangkap dengan agama, dan Allah Ta'ala pun diada-adakan oleh manusia, dan bukannya Allah yang mengadakan manusia. Maka diajarnya kita supaya keluar daripada agama dan hiduplah tanpa agama, kerana agama ni candu, agama ni merosakkan kamu, agama ni menjadikan kamu candu, fikiran jadi tak betul. Ini pahaman etisma. Semoga kita dilindungi oleh Allah daripada kesesatan yang luar biasa punya sesat ni. Dia lahir ke dunia, siapa yang buat dia tak gaji. Kemudian dia kata Tuhan tak ada. Macamlah dia buat diri dia sendiri. Ni pahaman etisma. Tapi bila nak mati, pandai pula cari Tuhan. Bila sakit, pandai pula cari Tuhan. Dapatlah dihilangkan sifat ghurur dari orang kafir, sebagaimana di atas itu tidak lain ada jalannya, yakni wajib percaya dengan keimanan yang sahih dan yang benar-benar sesuai dengan petunjuk agama Islam. Maka tuan-tuan, pahaman macam ni dia boleh masuk dalam rumah kita, melalui bumbung-bumbung rumah kita. Dia masuk melalui frekuensi daripada atas-atas kepala kita. Kemudian dia mula masuk dalam handphone kita, dalam smartphone kita. Dulu-dulu kita tak baca benda-benda ni. Hari ni anak-anak kita dia boleh scroll macam-macam, dia boleh baca macam-macam, boleh masuk dalam bilik tidur, pahaman-pahaman yang bukan-bukan. Hari ni anak dengan mak boleh bergaduh tentang pahaman ni. Mak kata tak betul yang kamu belajar tu. Anak kata pula mak tu yang tak betul, guru mak tu tak betul, guru saya betul. Sekarang anak lawan. Dulu apa cakap mak, semua nak ikut. Jangan duduk atas pantai kambing suit, tak duduk. Pasal mak tak bagi duduk. Sekarang cakap macam tu. Jangan duduk sila panggung macam itu, tak elok. Jangan duduk menerak kaki terangkat, mati mak nanti. Anak jawab, semua orang mati mak. Kata dia, oh sudah tak. Sekarang anak jawab begitu. Dulu kalau mak kata jangan duduk macam tu, mati mak nanti kang. Bingkah bangun, duduk bersila tu kan. Sekarang jangan, apa cakap mak pak semua dia lawan. Sebab dia duk guna akal.
dia duk mengkaji, dia duk belajar yang duk sampai kepada dia. Adapun caranya bertabligh kepada orang itu ialah dengan menerangkan dan menunjukkan bukti-bukti yang nyata serta hujah yang tidak dapat dikalahkan sebab yang menjadikan mereka tertipu itu. Sedangkan yang lebih utama dan lebih penting untuk dilaksanakan dahulu ialah mengucapkan keimanan yang sebenar-benarnya di hati mereka. Jadi ini golongan kafir yang akan cuba menyesatkan kita dan akan memperkenalkan kepada kita benda-benda yang menyeronokkan kita. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran sifat orang kafir ni ialah ya'kulun, kerja mereka ialah makan, wa yatamatta'un, dan berseronok-seronok, bersenang-senang. Kalau orang tanya kita apa sifat kafir, sifat orang kafir dua: menterkedara dan enjoy, seronok-seronok. Itu sifat dia, bang. Bangun pagi je tanya apa benda guna makan. Tengok-tengok tikus lalu. Tikus dia balon dia. Dia kerja dia macam tu. Sebab tu kita tak heran hari ni mereka proses air kencing jadi minuman, sampah diproses jadi makanan. Mereka boleh buat daging palsu. Dulu kita heboh dengan beras palsu, heboh beras tiruan. Kecoh kita, takutlah beras tiruan mari masuk pasaran. Hari ni bila orang putih buat daging palsu, ayam palsu, semua dia diterima pula tu. Inilah makanan sihat menggantikan daging ayam dan daging lembu. Kita makan daging sintetik, daging baru yang dibuat daripada makmal. Dan orang tak kecoh dah, orang tak peduli dah. Tadi saya tengok gambar Nordin Ahmad, hero Nordin Ahmad Kajang, Pak Melau Kajang. Nah, Kajang ni Nordin Ahmad. Dia mati dah. Dia ni mati tahun 1973, 71 dia meninggal, tahun 71, demam kuning. Hari ni mereka boleh buat gambar dia yang still boleh bergerak. Mata boleh naik atas, mata boleh ke atas, mata boleh ke bawah, bibir kepala boleh bergerak. Padahal gambar, bukan filem. Gambar gerak. Tak lama lagi keluar tak suara? Suara akan keluar. Maka dia akan bercakap. Sebab tu kita tak heran Nabi sebut di akhir zaman Dajjal tu boleh menghidupkan orang yang mati dan bercakap dengan kamu. Lama dah Nabi sebut. Dia berhati-hati. Nanti orang yang sayang, cinta pada anak dia, sayang tak boleh cinta pada tak boleh nak berpisah dengan anak, tiba-tiba gambar anak dia dah ada dalam komputer. Duk cakap dengan dia, mak janganlah susah hati, mak masuklah agama lain bagus mak. Sudah. Yang ni yang Dajjal duk sebut. Saya dah kata dah dulu, nama dia sains dan teknologi. Kita bukan menolak sains, tetapi apabila sains digunakan untuk menyesatkan manusia, menghilangkan keyakinan pada Allah Ta'ala dan mencabar Allah Ta'ala, yang ni sains yang ditolak. Dia boleh menyesatkan kita dan semua tu tipu belaka. Bukanlah Nordin Ahmad tu hidup balik, melainkan tipu belaka. Tetapi ramai orang yang terpedaya. Sebab tu kalau kita tanya apa makna Dajjal, Dajjal maknanya penipu. Jadi kita ni hidup di alam nyata, janganlah tertipu dengan Dajjal. Ini gurur yang pertama. Yang kedua, gurur yang kedua, perihal tertipunya orang munafik. Gurur yang kedua, munafik kerana tidak memiliki sifat taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Ini munafik pula, sehingga berani berpura-pura melahirkan keimanan dan seolah-olah sebagai orang iman yang beriman yang sungguh-sungguh, padahal hatinya tetap mengingkari kepada apa yang benar.
Ini dipanggil sebagai ghurur nombor 2, munafik. Pakaian tu nampak style Islam, Islamik habis, tapi dalam hati mengingkari apa yang hak. Banyak macam akak-akak lah Islamik ni, muka pun tutup nampak mata, tu Islamik tu. Oi, semua setuju. Akak-akak ni semua tak setuju dengan Islam. Semua setuju. Haji, umrah, zakat, puasa, Rejab, Syaban, Ramadan. Okey. Semua setuju. Satu tak setuju, lelaki menikah lain. Yang tu tak setuju lah, berpatah haram berkerak rotan, dia asah pisau depan belakang, main. Saya yang lain saya setuju Ustaz, bab nikah tu saya tak setuju dengan Islam. Habis Kak Som 5 kali lah. Hak lain setuju semua. Semayang ni lah hitam dah, tasbih sampai putus, kain telekung tu penak hitam tak lalat, dah jatuh elio ni meleleh macam Quran sampai lekang. Kitab ni bawa main mengaji ni, beg bagasi tu bukan beg biasa, beg bagasi naik ke terbang, bayangkan punya berat beg. Mai laki kata lehau ya, aku nak nikah lagi seorang. Tobatlah hom dia kata. Dia hambat laki dia keliling kampung dengan beg bagasi tu, dia hambat mai. Itu salah kita. Sopalah orang lelaki cerita bab ni okey. Gelak. Cuba dia ada anak perempuan, anak dia kata ayah saya nak kahwin. Bagus, dengan siapa? Dengan dia tu. Dia tu bukan laki orang ke? Pantang tok nenek aku, keturunan aku jadi bini nombor 2. Dia pula tak terima. Dia menikah dua, dia terima. Anak dia jadi isteri nombor 2. Tobatlah aku tak terima. Nampak tak? Sebab masih lagi ada dalam jiwa kita satu perasaan agama tu kena ikut kita, bukan kita ikut agama. Agama tu kena tunduk pada aku, baru aku puas hati. Itu munafik. Dan kau masuk Islam, kau kena terima lah Islam. Udkhulu fi silmi kaffah, masuk dalam dia keseluruhan dia. Tak boleh kau masuk Islam, yang ni aku nak ambil, yang ni tak sesuai, berat ni, tak mau ambil ni. Okey, bab semayang nak ambil, bab zakat ni berat nak ambil ni. Itu munafik. Ada yang dia setuju, ada yang dia tak setuju, tapi tunjuk depan orang lain macam dia setuju. Baik, kemudian ghurur yang mengenai orang munafik itu tidak dapat dilenyapkan kecuali dengan keinsafan hatinya sendiri, yakni wajib mengerti bahawa besarnya dosa dari apa yang dilakukan itu, betapa besarnya siksa yang akan diterima di akhirat dengan sebab kau tu munafik. Surah An-Nisa ayat 144, innal munafiqin fid darki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam tingkatan paling bawah dalam neraka. Atas bangunan kita bumbung, bawah bumbung alang-alang kuda-kuda, lepas tu siling, lepas siling lantai tiles, lepas tiles simen konkrit, lepas tu besi, lepas tu piling, bawah pada piling dia apa tak tahu dah. Maka begitulah neraka. Munafik tu duduk tang mana? Bawah sekali. Macam kita duduk hak piling bawah pula. Itulah tempat munafik. Agak-agak nak keluar tu bila? Kalau duduk atas bumbung tu senang keluar. Kalau duduk atas lantai tu insya-Allah senang. Kalau dah duduk di bawah tu, bersama dengan siapa? Firaun, Haman, Qarun.
jikalau yang disebut di atas telah diyakini dengan sebenar-benarnya, maka hatinya pasti akan menjadi takut pada Allah Ta'ala, dan hilanglah yang dikatakan sifat munafiknya itu. Jadi kita terus tengok orang lain lah, kita tengok diri kita dulu. Ada tak kita ni sifat-sifat munafik? Ada tanda ke Ustaz? Ada. Semua benda ada tanda. Tanda tua beruban, tanda tua berkedut, tanda tua sakit lutut, tanda tua ada cucu. Tu tua. Tua tu. Gigi tak ada kat so, tu tua. Okey. Gigi duk relai ni macam mana ni? Dulu gelak orang suka, lah gelak. Kita sendiri pun tak suka. Cepat-cepat tutup mulut sebab kita sendiri pun tak suka. Tersenyum pula sambil ketawa, sayang sedikit giginya dua. Itu nama dia tua. Ada tanda. Tanda kolesterol tinggi pun ada. Mata selaput tang sana, selaput tang sini. Kolesterol tinggi Ustaz. Oh, darah tinggi pun ada tanda. Bengkak tengkuk. Darah tinggi pun ada jadi penin. Tunduk lama-lama, kemudian angkat kepala. Tengok pening ke tidak. Nak tengok darah rendah, darah tinggi, cuba tengok seling lama-lama. Lepas tu tengok pening ke tak. Yang kompom tak ada darah tinggi, nyonya hacat. Duk melangut siang malam duk cat. Saya pening, orang tua ni tak pening ke? Kompom tak ada darah tinggi tu. Semua benda ada tanda, semua penyakit ada tanda. Satu yang penyakit tak ada tanda, tiba-tiba dia sakit. Apa dia? Mati ada tanda. Lagi ni tengah duk heboh sekarang ni. Penyakit tu dia tak ada tanda, tak ada simptom. Pelik tak? Penyakit tak ada simptom. Pelik tau. Orang hak belajar perubatan dia, kalau dia betul-betul belajar, dia tak ada simptom. Apa simptom yang awak ni kena penyakit ni? Simptom dia ialah tak ada simptom. Nah, kan pelik. Orang mengandung ada tanda, orang kencing manis tinggi ada tanda, orang garut ada tanda. Tiba-tiba penyakit sekarang ni tak ada tanda, tiba-tiba dia sakit, terus masuk. Hang sakit apa? Sakit yang tu ada tanda? Tak ada, duk sihat elok. Dia pun jolok-jolok kata sakit lah. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia buat setiap satu benda ada tanda. Nak hujan ada tanda, nak kiamat ada tanda. Nabi sebelum lahir tu pun ada tanda. Dah lahir Nabi tu pun ada tanda masa itu. Semua benda ada tanda. Termasuklah munafik. Apa dia? Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah khianat. Ada tak tanda kelas nak habis? Ada. Tanda dia Ustaz Azhar dah masuk. Itu tanda-tanda kelas dah nak habis. Baik, tandakan di situ. Saya minta izin awal nak pergi cari van, nak bagi dekat budak-budak tahfiz, tahfiz dengan pondok, nak pergi cari van second hand. Melihat besar tak mampu baru beli second hand jalan kampung. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.